kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Masya Allah, apa khabar semua para jamaah, khususnya kepada para jamaah Masjid Ibnu Abbas, ya, dan seterusnya kepada semua yang menonton yang bersama-sama dengan Ustazah pada pagi ini dalam siaran langsung, ya, tilawah dan tadabbur, sambungan daripada kelas-kelas pengajian yang Ustazah lakukan setiap bulan di Masjid Ibnu Abbas, dan pancaran secara langsung ini dibawakan oleh Masjid Ibnu Abbas. Jadi kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam Raudah Ilmu kita. Ya, sama-sama kita tilawah dan tadabbur. Ustaz nak menyapa dululah, ya, kakak-kakak, sahabat-sahabat daripada Masjid Ibnu Abbas, ya, khususnya. Sihat ke belaka tu? Kak Teh, okey Kak Teh, dapat tengok dah? Masya Allah, ya, semua ahli kuasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan seluruh muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian
Ya, kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita ruang, ya, ruang waktu, ruang kehidupan untuk terus kita memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, ya, Ustazah nak memulakan kuliah kita pada pagi ini dengan mengajak kita semua untuk berdoa, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kertas ni ya. Tunjuk kertas ni panjang juga Depan belakang. Ini memang doa ataupun ialah doalah, kertas doa yang Ustazah letakkan dalam Al-Quran ni Ya, letak dalam Quran. Sentiasalah ya. Dan Ustazah cuba, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan setiap hari sebelum baca Quran, baca doa ni dulu. Doa ni Ustazah memang tidak hafal ya, sebab panjang. Tapi doa ni adalah doa salawatun ala nabiyil mukhtar, selawat kepada Nabi yang terpilih, Nabi yang sangat istimewa, di mana doa ini Ustazah sunting daripada kitab Doa Us-Sahar, ya, doa-doa dan munajat pada waktu sahur. Jadi Ustazah mohon sama-sama kita semua muslimin muslimat ya mendapat barakah ya daripada selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon segala kebaikan daripada Allah. Ya, sama-sama kita mengaminkan, ya, berdoa dengan doa yang akan Ustazah bacakan ini, insya-Allah. Kepada tuan-puan daripada Masjid Ibnu Abbas lah khususnya, sebab Ustazah insya-Allah setiap bulan ke sana lepas PKP ni lah ya, insya-Allah. Jadi boleh nanti Ustazah bawakan dan bagikan kepada ya tuan-puan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم زكنا بالصلاة عليه واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد المصطفى والرائد الذي لا يكذب أهله ومعلم الناس الخير والداعي إلى الخير والرشد نبي الرحمة وإمام الأمة ورسول الهدى الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي الحبيب الرحيم الكريم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah bacakan
separuh dari apa yang ada kat sini ya, sebab agak panjang juga. Tapi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin-muslimat sekalian, ketenangan, kelegaan ya, Allah kurniakan. InsyaAllah berkat daripada kita berselawat, kita mendoakan ya, dengan panjang lebar sekali kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah, biasa mengajar dekat Masjid Ibnu Abbas, ramai makcik-makcik kat depan tu, akak-akak kat depan tu ya, rasa ternampak-nampak aja Masjid Ibnu Abbas. Tapi apakan daya, ya Allah menguji kita semua dengan penularan wabak COVID-19, semuanya sudah jadi tidak seperti biasa. Ya, bahkan kuliah-kuliah agama juga ya yang kita lakukan adalah seperti mana sekarang ya, secara live streaming ya. Tak dapat nak tengok berdepan ya, terasa masya-Allah hebatnya ya ukhuwah fillah yang kita dapat berpelukan, kita dapat pandang memandang, kita dapat bertegur sapa, masya-Allah besar sekali ya sahabat-sahabat sekalian nikmat ukhuwah tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita melihat surah Az-Zukhruf. Ya, ini sambungan kuliah ustazah di Masjid Ibnu Abbas ya. Kita lihat surah Az-Zukhruf sambungan, iaitu kita akan lihat insya-Allah hari ini ayat ke-67 hingga ayat ke-80 insya-Allah. Kalau sahabat-sahabat tuan-puan tak ada Quran sekarang bersama dengan tuan-puan pun insya-Allah tak apa, sebab di skrin ni kita akan pancarkan ayat Al-Quran tersebut. Ya, iaitu ayat 67 hingga ayat 80. Sama-sama kita baca, tengok tajwid dia, panjang pendek dia ya, dan ustazah harap kita dapat baca tu sahabat-sahabat sekalian ya, seperti mana yang Nabi SAW sebut, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan daripada golongan kami orang yang tidak memperelokkan bacaan Al-Quran dia. Jadi kita upgrade sikit ya bacaan Quran kita tu, biar lebih baik lah, lebih baik daripada dulu-dulu ya, daripada masa kita kecil-kecil kan, lebih baik. Dan lagi satu, bila kita baca Quran ni ya, ada saranan daripada Nabi SAW, kalau boleh kan kita baca Quran dengan rasa yang sebab, dengan rasa yang syahdu. Kalau tak boleh rasa sebab tu, tak boleh rasa nak menangis tu, tak boleh rasa sedih tu, maka dipaksa-paksalah dulu, dibuat-buatlah dulu, sehinggalah benar-benar menyerap ya rasa sebab, rasa syahdu ya, kerana kita sedang membaca kalamullah, kalamullah ya, sebaik-baik kalam yang tidak ada bandingannya kalamullah dengan perkataan-perkataan lain daripada makhluk, tak ada bandingan. Ya, jadi masya-Allah, Allah berikan kita kesempatan dapat tengok mushaf Quran, dapat baca Al-Quran, nikmat yang terlalu besar. Ustazah ingat lagi macam mana ya, ada baca satu kitab, ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di negara-negara lain ya, yang pernah menjadi tahanan dalam penjara ya, merayu pada penjara. Ini penjara orang-orang yang ni dipenjarakan oleh orang-orang yang zalim. Ya, merayu dengan penjara, nakkan Quran. Tak apalah kau dah penjara aku, tak apa, tapi bagilah aku Quran. Aku tak nak benda lain. Ya, tapi pihak yang zalim ni tak nak bagi pun Quran. Yang masuk penjara tu hafaz Quran, hafaz Quran. Boleh saja nak baca Quran dalam bentuk hafazan. Tapi nikmat dapat melihat mushaf, nikmat dapat memegang Al-Quran, nikmat dapat melihat ayat-ayat Quran, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah, sementara nikmat itu masih ada dengan kita. Kita ada mata yang boleh melihat, kita ada suara yang boleh kita keluarkan, kita masih ada hati yang boleh merasa. Gunakanlah segala kekuatan-kekuatan itu, nikmat-nikmat itu untuk tilawah dan tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Ya, mari sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Demikian surah Az-Zukhruf ayat 67 hingga ayat yang ke-80. Ustazah ada sebut dalam Instagram Ustazah, dalam Facebook juga, ya, dalam iklan promosi program ini, iaitu macam mana kita nak baca Al-Quran tu dengan mengambil, dengan berlatih, ya, meniru imam-imam, ya, bacaan para qurra, iaitu qari-qari, syekh-syekh yang Masya Allah, ya, yang lantunan, suara mereka, ya, ataupun cara mereka baca Quran tu Masya Allah, ia sangat sangat menusuk kalbu. Jadi kalau di tahfiz Madinatul Huffaz, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, memang kita suruh, ya, balik rumah, kadang-kadang kita bagi kerja rumah, bila balik tu para asatizah bagi, okey, dengar, contohnya dengar 5 bacaan syekh sekian dan tiru. Suruh tiru. Sebab apa? Nak membiasakan. Kena tiru benda-benda baik ni. Ya, jadi demikian juga Ustazah harap muslimin muslimat pun selalu buka YouTube, ya, baca, dengar mereka baca dan cuba buat. Sebab kita ni nak baiki lagi mutu bacaan, cara bacaan, dan cara bacaan kita tu mendatangkan kesebakan pada diri kita.
Ya, bila kita baca dengan cara macam tu dia datang balik sama ada pada kita atau pada orang yang mendengarnya. Bukanlah tujuan nak menunjuk-nunjuk tu, tidaklah kan, kita jagalah hati kita tu. Tapi supaya kita dapat betul-betul membaca ayat Quran biwajhin, dengan cara ataupun dengan wajah yang terbaik yang boleh kita lakukan. Sebelum Ustazah huraikan maksud dia, kita sembang-sembang sikitlah ya. Dulu masa Ustazah belajar dekat Jordan tuan-puan sekalian, Ustazah sangat terkesan dan terpengaruh dengan bacaan Imam Masjid Universiti Yarmouk ketika itu, iaitu Syekh Ma'mun Ash-Shimali. Dia ada beberapa cara lah dia baca Quran kan ya, dari sudut intonasi dia tu. Jadi sebab kita ni adalah jemaah yang solat dekat masjid tu kan ya. Jadi sangat terpengaruh dengan cara bacaan beliau itu. Dan kemudian Ustazah sempat beberapa semester masuk dalam kuliah ataupun kelas memperbaiki bacaan Quran dari segi tajwid dan sebagainya, sempat masuk kelas beliau dan jadi lebih lagi lah cuba mutamakin dalam bacaan Quran tersebut ya. Yang Ustazah ingat sangat ya, beliau macam tergelak sikitlah masa Ustazah baca Quran bila Ustazah sebut huruf dha. Contoh kat sini ayat mana yang ada huruf dha ya, ayat 76. Contoh. Dulu Ustazah baca depan Syekh Ma'mun Ash-Shimali macam inilah contoh dia. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Walakin kanu humuz zalimin. Bila dia dengar sebut huruf za tu, dia macam gelak, macam senyum. Ya, dia kata Nur, dia cakap. Kenapa engkau baca huruf za macam tu? Dia kata. Ya, yang lain tu elok dah. Tiba 4 huruf za ni macam tu. Jadi Ustazah belajar daripada beliau ni, sebenarnya bukan macam tu sebut huruf za. Ya, bukan za macam tu. Tapi bacaan dia macam ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Za. Maknanya hujung lidah kita ni letakkan letakkan di atas sampai nak kena gigi dalam ya, yang atas tu. Jadi sebutan tu masih lembut tetapi tebal. Ya, jadi belajar menyebut Al-Quran, ayat-ayat Quran, huruf Quran dengan sebaik-baik wajah ataupun sebaik-baik cara yang boleh, ini juga adalah satu ibadah. Ya, jadi Ustazah ni terpengaruh banyak jugalah ya dengan bacaan-bacaan tersebut, kerana Syekh tu tuan-puan, dia baca Quran tu dengan nada yang sedih. Nada yang sedih. Jadi Ustazah dah buat contoh tadi kan, macam mana baca dengan sahabat-sahabat daripada awal tadi, kurang lebih macam itulah. Jadi bila sampai dekat mad wajib muttasil, mad jaif munfasil, ya, di mana yang itu kita panjang-panjangkan harakat tu kan, ataupun dekat mad lazim kalimi muthaqqal, ya, ini semua ada panjang harakat dia. Yang itu lebih lagi kita boleh tarik ya untuk masuk dalam jiwa kita ni, sebab maksud Quran tu dengan cara membaca tu dengan hukum tajwid dan sebagainya tu sebenarnya ada kaitan dia. Contoh ya, ayat 67. Sampai kita tengok maksud dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ada mad wajib muttasil tu dekat al-akhilla. Maksud dia apa? Teman-teman akrab. Dulu masuk kat dunia lama berkawan. Dulu masa dekat dunia, sahabat baik tu, pergi kuliah sama, pergi makan sama, pergi shopping sama. Al-akhilla tu maksud dia apa? Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang dulu kawan baik, orang-orang dulu teman rapat, orang-orang dulu yang bersama-sama kemana kemari. Al-akhilla. Kalau kita nak terjemah tu ikut pada dia punya cara bacaan tu, kawan-kawan baik dulu.
Ya, yang rapat dulu, yang sama ke mana kemari, ke sana kemari dulu. Masya Allah. Al-akhilla, orang-orang yang menikmati hubungan kasih sayang yang lama masa dekat dunia dulu. Tapi ingat, pada hari kiamat, pada hari akhirat, di padang mahsyar, yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, walaupun dulu dekat dunia adalah kawan baik, walaupun dulu dekat dunia teman yang seiringan, tapi di hari akhirat sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah musuh. La haula wala quwata illa billah. Akan menjadi musuh. Tapi di sana ada pengecualian. Bukan semua sahabat akhirat besok akan bermusuh. Bukan semua teman akhirat besok akan bermusuh. Bukan semua suami isteri akhirat besok akan bermusuh. Bukan semua mak ayah dengan anak-anak akhirat besok akan bermusuh. Ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bersahabat atas landasan takwa. Kecuali sahabat kita tu orang bertakwa dan kita orang bertakwa. Kecuali orang yang berkasih sayang kerana Allah, orang yang mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, yang menjadikan Allah sebagai sandaran pada perhubungan tersebut, kasih sayang tersebut. Akhirat besok dekat padang mahsyar mereka tidak bermusuhan. Sebaliknya mereka akan cari, tuan-puan sekalian, ya, ahli jawatankuasa Muslimat Masjid Ibnu Abbas, Kak Teh, kotlah akhirat besok Kak Teh tak nampak ustazah kat mana. Ya, carilah ustazah. Ya, kalau mudah-mudahan di sisi Allah perhubungan kita ini kerana Allah, perhubungan kita ini sandarannya adalah kasih sayang kerana Allah, maka kita tak bermusuh akhirat besok. Ya, kita akan saling mencari. Kita akan saling menjadi saksi antara satu sama lain, insya-Allah. Demikianlah hebatnya sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kerana Allah, bahkan kasih sayang, persahabatan, pertemuan dan perpisahan kerana Allah, semua itu akan menjadi aset, ya, menjadi modal besar, menjadi bekalan besar untuk kita di akhirat kelak, termasuklah persahabatan kerana Allah. Teman-teman akrab pada hari itu sebahagian yang menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di hadapan kita ini ada bulan Ramadan. Tak lama dah, insya-Allah. Hari ini hari Rabu, esok Khamis, malam tu dah masuk dah Ramadan, Jumaat tu insya-Allah kita semua akan berpuasa. Ya, masuk dalam bulan Ramadan. Jadi masya-Allah, antara lain sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan ni apa dia? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebab yang bersahabat kerana takwa akan untung. Yang melakukan amal kerana takwa, amalannya Allah akan terima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Semua benda asas takwa itu adalah bekalan terbaik bagi seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Maka Allah berikan tarbiyahnya demikian. Ini dia puasa Ramadan untuk bentuk kamu jadi orang bertakwa. Puasa Ramadan akan menjadikan takwa itulah semua asas kepada semua benda yang kamu lakukan. Jadi mudah-mudahan Allah menyampaikan kita dengan bulan Ramadan untuk bentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, ayat yang ke-68. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wa la antum tahzanun. Hai hamba-hambaku, tiada lagi ketakutan, tiada lagi kebimbangan terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Inilah dia untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman, berulang-ulang kali sebenarnya disebut dalam Quran. Tak ada dah. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa bimbang, tak ada rasa risau, tak ada rasa sedih. Ini adalah satu gambaran betapa bahagianya orang yang bertakwa. Di saat yang sangat sukar akhirat besok.
di saat yang sangat sukar di padang mahsyar, tapi sentiasa diberikan kelapangan, kebahagiaan, satu keadaan yang menggembirakan, satu keadaan yang menenangkan kepada orang bertakwa. Apa dia? Ketika mana Allah menyebut kepada orang yang bertakwa, Allah memanggil dengan gelaran, ya ibadi. Ya Allah, yang itu pun aduh tak tahu nak cakap lah, hancur luluh lah hati. Kerana apa? Kerana syahdunya. Kau panggil aku, ya Allah, wahai hamba-Ku. Macam mana rasanya sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan sekalian? Kalau Allah panggil kita, wahai hamba-Ku. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Yang kita hidup lama-lama ni, yang kita hidup kat dunia ni, sahabat-sahabat sekalian, nak dapat gelaran hamba Allah tu lah. Ya, kita nak Allah memperakukan bahawa kita adalah hamba-Nya. Ya, bukan pangkat Datuk Seri ke Tan Seri ke, bukan harta, bukan gelaran, bukan pangkat, bukan kedudukan pada pandangan manusia yang kita cari ni, sahabat-sahabat sekalian. Pangkat apa yang kita cari sangat dalam hidup ni? Yang kita struggle pagi, petang, siang, malam ni sebenarnya pangkat apa? Pangkat hamba Allah. Kalau Allah tak ngaku kita hamba dia, kita nak lari ke mana? Kita nak jadi hamba siapa? Kita nak bertuhankan siapa? Jadi bila Allah panggil, ya ibadi, la haula wa la quwata illa billah, wahai hamba-Ku. Tak tahu nak cakap macam mana. Rasanya cukup dah lah, tak ada apa. Tak ada dah rasa yang permintaan lain dah. Kalau Allah dah memperakukan kita sebagai hamba-Nya, ini adalah satu nikmat yang terlalu hebat. Ya, seperti mana disebut dalam ayat Quran yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Sekarang saatnya kamu kembalilah pada Tuhan kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan kamu redha dengan Allah dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku. Kamu adalah hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah syurga-Ku. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ia ada dihuraikan oleh para ulama. Apa maksud wadkhuli? Apa maksud masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku? Ya, disebut bagaimana saat Nabi SAW hampir-hampir ya Nabi kita sampai ke saat nak wafat tu, tuan-puan sekalian. Ya, Nabi bersandar pada dada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Ketika itu malaikat datang, ya, memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pilihan yang ini maksud dia ketika mana malaikat bercakap dengan Nabi, Sayyidatina Aisyah tak dengar yang malaikat sebut pada Nabi, yang Jibril sebut pada Nabi, tetapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha boleh mendengar apa yang Nabi sebut. Bila diberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nak terus di dunia atau bagaimana, ya, lebih kurang macam itulah tuan-puan. Tapi yang pentingnya adalah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'allazina an'ama, ya, Nabi pilih nak bersama-sama dengan golongan yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka daripada golongan para anbiya, para rasul, para syuhada, para orang yang saleh, dan itu adalah sebaik-baik yang menjadi rafiq, yang menjadi teman, ya, yang menjadi maknanya bersama-sama dengan kita. Maka dimaksudkan orang-orang yang sebaik-baiknya itu adalah iaitu orang-orang yang termasuk dalam golongan fadkhuli fi ibadi, golongan yang Allah terima dia menjadi hamba Allah yang sebenar.
Jadi pada ayat yang ke-68 ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, setiap kali bila kita baca ya ibadi, aduh terasa ya Allah, akulah hamba engkau ni ya Allah. Ya sampai satu saat nanti akulah yang kau panggil ni ya Allah akhirat besok. Wahai hambaku, la khaufun alaikumul yaum. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut, rasa bimbang ke atas kamu pada hari ini. Padahal kita masuk kat dunia ni yang paling kita takut. Ya Allah, macam mana nasib aku di akhirat besok ya Allah. Macam mana ya Allah nasib aku di padang mahsyar ya Allah. Muslimin muslimat sekalian, malam tadi Ustazah sempat alhamdulillah mendengar tazkirah daripada seorang syekh tu. Ya, tazkirah dalam bahasa Arab. Ya, tazkirah dalam bahasa Arab. Sempat dengar, masya-Allah. Ya, memang jadi satu nasihat yang baiklah kepada kita ya. Syekh tu menyebut, dia kata macam ni, akhirat besok, ya, akhirat besok manusia ini, setiap orang ini akan dihimpunkan berbaris, ya. Dan berbaris di hadapan Allah tu, Dek. Dan berbaris di hadapan Allah, manusia yang berbaris di hadapan Allah, dia berbaris safa, berbaris satu saf. Makna satu saf ni tuan-puan sekalian, tak ada orang lain kat belakang. Jangan kita fikir kita boleh nyorok-nyorok lah, kita ambil barisan last sekali lah, kita ambil barisan belakang sekali, besok ke akhirat besok, bila berbaris tu, tak apalah, saya ambil duduk belakang lah, biar orang lain kat depan. Tak. Ya, untuk manusia ni, dia berbaris tu safa. Dia berbaris tu satu baris, tak ada orang di belakang dia, tak ada orang kat depan dia. Maknanya tak dapat nak nyorok tu. Tak tahulah sepanjang mana, seluas mana yang tu kita tak dapat nak gambarkan. Tapi safa. Ya, berbeza dengan malaikat. Malaikat berbaris-baris. Tapi kita ni satu baris. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, adapun manusia ni bila bertemu di hadapan Allah, ya, dia datang di hadapan Allah, dia berdiri di hadapan Allah, sama datang dengan amalan dia. La ilaha illallah. Sama ngadap dengan amalan dia. La ilaha illallah. Maknanya, katalah kita pernah buat amalan yang baik. Kita solat jamaah, ya, kita baca Quran, kita pernah qiyam. Amalan tu dihadapkan bersama di hadapan Allah. Tak dapat nak nyorok dah, tak dapat. Jadi kita dengar tu sekarang, kita rasa bimbang. Ya Allah, amalan aku sama besok ngadap di hadapan Allah. Untuk diperhitungkan, amalan yang kamu buat ini kerana siapa? La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hebatnya amalan yang ikhlas tuan-puan sekalian. Jangan kita berpenat lelah di dunia ini melakukan amal ibadah, tapi kita lupa nak menjaga amalan ini supaya amalan ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas. Jangan sampai kita penat lelah. Ya, melakukan amal tapi sampai masa Allah tak terima. Kenapa? Amalan itu akan dihadapkan. Tak ada lagi dah perantara, tak ada tuan-puan sekalian, dihadapkan. Okey, amalan ni yang kamu bawa bersama-sama dengan kamu yang menghadap Allah ni, kamu buat kerana siapa? Macam-macam jawapanlah tuan-puan sekalian, ya. Pastilah manusia ni akan menjawab di hadapan Allah, ya, berani nak jawab, memang aku buat kerana yang lain. Manusia ni akan jawab, aku buat kerana engkau. Tapi sehalus-halusnya akan diperhitungkan oleh Allah. Sehalus-halusnya. Kamu kata kerana aku. Kamu boleh tipu yang lain selain daripada aku. Bahkan malaikat juga mungkin ketika mana melihat tu tuan-puan sekalian rasa macam okey dah ni. Ya, nampak cara, nampak gaya okey dah. Tapi punyalah halus, punyalah teliti. Allah hisap segala-gala tu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang tersembunyi. Kita nak tipu manusia boleh. Kita nak tipu diri kita sendiri mungkin itulah yang kita selalu buat. Tapi nak menipu Allah, kala sama sekali tidak. Allah tengok betul-betul. Allah Maha mengetahui segala-gala yang tersurat, tersirat. Akhirnya Allah kata apa?
seperti mana yang disebut dalam hadis yang lain, dalam hadis yang panjang yang Nabi cerita tentang 3 golongan, iaitu golongan yang baca Quran, qurra, iaitu golongan yang berjihad di jalan Allah, mati seperti mati di jalan Allah. Yang ketiga, golongan yang bersedekah. Allah tanya, kamu buat kerana siapa? Dijawab, kerana Allah. Dan Allah menyanggahnya, menafikannya. Tidak, bahkan nun jauh di lubuk hati kamu senang dengan pujian manusia. Kamu berharap kamu digelar, dermawannya dia. Dan kamu rasa senang dengan gelaran itu. Ya, sebenarnya nun jauh di lubuk hati kamu senang digelar manusia. Apa dia? Dia ini seorang pahlawan yang berani terjun, berani masuk ke medan perang. Dia berani berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Dia ini pahlawan yang berani dan kamu ingin dikenang sebagai pahlawan yang berani. Dia ni dulu baca Quran, ya, kerana senang dengan gelaran. Dia adalah qari yang hebat. Dia adalah orang yang banyak baca Quran. Allahu Akbar, terlalu halus dalam jiwa manusia itu kedapatan niat-niat yang selain Allah. Ya, maka itulah di antara kebimbangan kita sekarang terhadap nasib kita akhirat besok. Tapi sebaik kita mendengar, insya-Allah mudah-mudahan kita, ya tuan-puan sekalian, mendengar akhirat besok, Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wa la antum tahzanun. Wahai hambaku, tak ada kebimbangan lagi, tak ada kesedihan lagi pada hari ini ke atas kamu. Siapa orang-orang yang tidak ada kebimbangan dan tidak ada kesedihan? Dijelaskan pada ayat yang ke-69. Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang ni yang Allah jamin tak ada kesedihan, tak ada ketakutan. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Ini golongannya. Ya, iaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ini, tuan-puan sekalian, dia tidak ada lagi kebimbangan dan tidak ada lagi kesedihan. Sebab itu kita buat tilawah tadabbur selalu. Kenapa? Sebab kita nak mengimani ayat-ayat Allah. Kita nak beriman dengan apa saja yang Allah sebut, yang Allah perintahkan, kita nak buat dan kita nak tinggal segala apa yang Allah larang. Ini ciri orang beriman. Iaitu orang yang tunduk untuk mentaati Allah. Orang yang rasa senang untuk mentaati Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita jadi orang yang taat. Ya, yang disebut sebagai muslimin ni apa dia? Yang disebut sebagai muslimin ni, tuan-puan sekalian, adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, yang senang untuk mengikut segala perintah Allah dan yang sentiasa tunduk taat meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu muslim yang sebenar. Ya, taat. Jangan duk berhelah-helah, ya. Allah suruh ini, kita pun cari helah, cara lain pula. Apalah yang berat sangat kita nak taat pada Allah. Mohonlah ketaatan daripada Allah. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong bantulah aku, ya Allah, untuk mentaatimu, untuk mengingatimu, untuk mensyukurimu dan untuk melakukan sebaik-baik amal ibadah kepada kamu. Ya, kerana orang yang tidak ada takut lagi, tak ada kebimbangan lagi, tak ada kesedihan lagi di padang mahsyar, ialah orang yang masa di dunia dulu, tuan-puan, dia sangat yakin dengan ayat-ayat Allah. Dia mengimani ayat-ayat Allah dan dia lakukan apa saja yang Allah perintahkan. Dia muslim yang sebenar. Ya, inilah orang yang Allah akan jaga. Bahkan disebutkan kepada hamba-hamba Allah ini. Tadi dah seru dah, ya ibadi, wahai hambaku. Kemudian disebutkan kepada golongan hamba Allah ini, iaitu pada ayat yang ke-70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam syurga, kamu dan pasangan kamu akan digembirakan oleh Allah.
La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah seru kepada hamba-hambanya. Sekarang masuklah dalam syurga. Bukan masuk seorang-seorang. Masuklah kamu dan pasangan kamu. Ya, jadi Masya Allah, inilah satu nikmat antara nikmat yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada orang bertakwa, bahawa kita insya Allah mudah-mudahan akan dipelawa oleh Allah, dijemput oleh Allah untuk masuk syurga dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Ya, ini orang muttaqin, tuan-puan sekalian. Sebab tu kita kena ingat balik. Antara ciri-ciri orang muttaqin, ciri-ciri orang beriman, orang-orang yang selamat, ashabul yamin, yang dibangkitkan akhirat besok, dia ada ciri dia. Antara ciri dia apa? Pertama sekali, tuan-puan sekalian, anggota-anggota wuduknya ini berada dalam keadaan anggota wuduk ni bersinar, bercahaya. Itu orang mukmin. Ya, nak dibezakan akhirat besok dengan berbilion, tak tahu angka berapa trilion manusia yang sangat ramai, nak bezakan mukmin yang mana? Dia bangkit akhirat besok dalam keadaan anggota wuduknya bercahaya. Jadi 3 tanda. Yang kedua apa dia? Dia menerima kitab amalan dia dengan tangan kanan. Yang ketiga apa dia? Dia dibangkitkan bersama-sama dengan keturunannya, ahli keluarganya. Kenapa tuan-puan sekalian? Benda ni kita kena tengok. Inilah di antara sifat orang yang bertakwa. Inilah di antara sifat orang yang beriman. Apa dia? Dia tidak akan meninggalkan amanah, tanggungjawab untuk mendidik keluarganya agar turut sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Usahanya di dunia itu menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga cucu cicitnya, malah mendoakan untuk seluruh keturunannya. Masa kita hidup ni kita doa dah siap-siap, cucu kita belum lahir, cicit kita belum lahir, semua tu dalam ilmu Allah. Tapi sementara kita hidup ni kita doa dah untuk cucu, untuk cicit, untuk siapa saja daripada keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa siap-siap dah. Tak apalah kalau besok nenek ni tak sempat jumpa cucu. Tak apalah kalau nenek ni besok tak sempat jumpa cicit. Tapi sebagai orang beriman, bertakwa kepada Allah, sudah menyiapkan zuriat itu, keturunan itu dengan apa? Dengan doa yang baik, dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah agar seluruh keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Jadi di antara ciri orang bertakwa beriman, akhirat besok dia tak bangkit seorang-seorang, tapi dia dibangkitkan dengan lingkungan keluarga dia, keturunan dia. Dan lihat bagaimana ketika mana Allah ia mengajak, menyeru, mempelawa hamba Allah yang bertakwa, yang beriman kepada ayat Allah, yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Allah bagi mereka ini, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke syurga, kamu dan pasangan-pasangan kamu. Kamu dan keluarga kamu. Tuhbarun. Kamu akan digembirakan di dalam syurga. Jadi ayat ni tuan-puan sekalian, ayat 70 ni Ustaz pernah cakap juga dengan biasa dengan muslimah lah. Ustaz kata kalau susah hati kadang-kadang macam-macam ujian, cabaran dalam rumah tangga ni pun besar juga contoh sahabat sekalian, macam sekarang lah masa PKP ni kan, MCO maknanya perintah kawalan pergerakan semua masing-masing duduk dalam rumah. Jadi duduk dalam rumah tak boleh keluar langsung kan kecuali ada hal yang mustahak. Jadi kita duduk dalam rumah ni maknanya tak dapat nak lari ke mana lah. Suami ngadap isteri, isteri ngadap suami, mak ayah ngadap anak-anak, anak-anak ngadap mak ayah. Jadi kalau tidak adalah elemen mawaddah, sakinah, warahmah dalam rumah tangga tu, sebenarnya satu cabaran untuk duduk dalam rumah yang kita tak dapat nak keluar daripada rumah tu. Andai kata dalam rumah tangga tu yang ada adalah adawah, yang ada adalah permusuhan, wal baghdha, kebencian. Macam mana nak duduk lama-lama dalam rumah macam tu? Allahu Akbar. Dan benda ni berlaku tuan-puan sekalian. Ada mesej yang Ustazah terima. Minta maaf ni Ustazah share sikit. Bahkan ada anak-anak yang bertanya. Anak tolong bertanya. Macam mana mak ayah saya ni tak boleh bertemu. Mak ayah saya ni memang nak berpisah sangat. Nak berpisah.
Ya, tak dapat nak dipujuk-pujuk lagi dah, nak berpisah. Tapi nak menguruskan perpisahan tu tak boleh lagi sebab dalam fatrah ya, dalam tempoh PKP ni ya, nak bercerai online tu tak ada lagi diuruskan macam tu ya. Jadi macam mana nak buat, tapi keadaan tu tegang. Ya, siapa yang lihat keadaan yang tegang? Adik. Siapa yang lihat keadaan yang tegang tu? Ya, anak-anak, mak ayah tak bertegur siapa. Ya, anak-anak tak dapat merasai nikmat apa? Nikmat makan bersama-sama dengan mak ayah. Ya, anak-anak tak dapat merasai nikmat solat berjemaah dengan mak ayah. Ya, mak dah tak suka dengan ayah. Mak tak suka dengan ayah dah. Ya, jadi kalau ayah jadi imam pun mak tak ingin pun nak jadi makmum kalau ayah jadi imam. Anak-anak merasa benda tu, tuan-puan. La haula wala quwata illa billah ya. Ini satu cabaran keadaan yang sukar dan ia berlaku pada segelintir ya masyarakat kita. Sampai ada yang anak-anak tolong mengadu nak buat macam mana ustazah. Ya, ini keadaan dalam keluarga saya sekarang waktu PKP ni. Allahu akbar. Ya, jadi macam-macam. Ustazah ya nak bagi ayat ni tuan-puan sekalian. Ayat ni dah ada dah. Mungkin kita tak perasan. Supaya kita yang mungkin ada sahabat kita ya yang Allah uji dengan tidak merasai kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang ada adalah syakawah, yang ada adalah kesempitan, penderitaan, sakit hati, benci, menyampah. Ustazah minta tuan-puan, tolonglah ulang-ulang bacalah ayat 70 ni banyak-banyak. Bahagiakanlah hati kita. Mintalah kepada Allah, ya Allah, bagilah aku kebahagiaan ini, ya Allah. Ya, bagilah aku nikmat agar engkau pilih aku benar-benar menjadi hamba-Mu, ya Allah. Jadi ulang. Ini memang ayat yang alhamdulillah ya, Ustazah cuba hafal tu dah lama dah ya. Ulang-ulang. Sambil-sambil masak pun boleh baca. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Riang bila baca ayat ni. Masuklah kamu ke dalam syurga, kamu dan pasangan kamu digembirakan oleh Allah. Kamu akan digembirakan. Jadi ini hiburan untuk kita. Kau ada isteri-isteri yang tak rasa gembira dengan rumah tangga dia. Ya, kau ada isteri-isteri yang sedang berduka cita duduk dalam rumah tu, tolonglah baca ayat ni, ulanglah, berilah ya rasa gembira tu dalam diri kita dengan kita ambil barakah ayat ni tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ya Allah mengurniakan kegembiraan, kesabaran, kekuatan dalam hati kita. Allah pulihkan mana yang tak baik. Mungkin ada benda-benda yang lemah ya, yang tak baik dalam rumah tangga kita, kelemahan, kekurangan ya, benda-benda yang melencong, tersimpang apa semualah pada peribadi kita dan suami. Doa kita pada ya Allah, baikilah ya Allah, baikilah, baikilah. Muslimin muslimat. Ini petua sikitlah ya, petua. Kadang-kadang kita sebagai suami isteri kan, ya kita pegang suami kita kan, itu biasalah suami isteri kan pegang. Ya, bahkan kadang-kadang ya kita peluk suami ataupun isteri kita ya. Minta maaf Ustaz cakap ni untuk jadi pelajaran kepada kita semua ya. Tanpa mengira waktu tuan-puan, termasuklah kadang-kadang ya, contoh macam kita naik kenderaan ke ataupun kita nak tidur ke, kita pegang tangan pasangan kita kan. Waktu tu ustazah cadangkanlah ya, cadangkan apa? Baca doa ni tuan-puan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuan-puan, rasa dia macam mana? Bahagia. Apa benda tu, apa doa yang saya baca tu. Bila kita pegang pasangan kita, tak payah bagi tahu dia. Dia tak tahu pun. Ini doa kita fi zahril ghaib. Doa kita dalam keadaan yang tersembunyi. Bahkan orang yang kita doakan pun tak tahu kita doakan dia.
ya, dan ia menjadi satu kelapangan dalam jiwa, tuan-tuan. Apa doa kita tadi tu? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang, ya, ini kalau terjemahlah, walaupun terjemah tu ya Qayyum makna yang berdiri sendiri, ya, walaupun terjemah tu mungkin tidak cukup mantap untuk menggambarkan makna yang sebenar tu, ya, Qayyum tu. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha berdiri sendiri. Apa yang kita minta pada Allah? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu yang maha luas, ya Allah, nastaghith, aku ni merayu. Istighathah, ya, merayu, meratap, minta sangat-sangat ni, ya Allah. Apa yang kita minta? Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah ya Allah keadaan diri kami. Perbaikilah ya Allah urusan hidup kami. Koklah yang nak dibaiki tu pada sikap kami, baikilah ya Allah. Koklah yang nak dibaiki tu pada otak kami, akal kami, cara kami berfikir, baikilah ya Allah. Koklah yang nak dibaiki tu pada akhlak kami, attitude kami, baikilah ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah ya Allah segala urusan kami, segalanya. Sedap baca doa tu, tuan-tuan. Ada kelemahan kita sebagai seorang isteri, ada kelemahan suami kita sebagai seorang suami. Kita merintih, wahai Allah, baikilah kami ya Allah. Aku pun banyak kelemahan, suami aku pun ada kelemahan. Baikilah ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Wala takilna ila anfusina, dan janganlah kamu serahkan, tinggalkan, biarkan kami berdua ni ya Allah, suami isteri ni, pada diri kami sendiri. Janganlah kau biarkan kami mengemudikan rumah tangga kami ni ikut kepala otak kami sendiri. Janganlah kau biarkan kami mengemudikan rumah tangga ni ikut perasaan kami sendiri. Jangan biar ya Allah, walau sekelip mata, walau sekejap, lebih sekejap daripada sekelip mata, jangan sekali-kali engkau biarkan kami ya Allah. Kami ni lemah. Kami tak mampu mengemudikan nafsu kami, emosi kami, cara berfikir kami, akhlak kami, perbuatan kami, rumah tangga kami tak mampu kendalikannya. Allahumma illa, kecuali dengan rahmatmu, dengan pertolonganmu, dengan baik pulih daripada kamu terhadap sisi-sisi kelemahan, kelalaian dan kealpaan kami. Jadi Ustaz nak beritahu kepada muslimin muslimat, bila baca doa ni, lapang tuan-tuan, lapang. Kita memang banyak kelemahan. Tak payah beritahu, tahu dah. Itu memang keadaan sifat diri kita manusia. Pasangan kita juga banyak kelemahan. Tapi bila kita merayu, istighathah, memohon kepada Allah, ya Allah, baiki ya Allah. Ya, penat nak cerita satu persatu kelemahan kita ni, ya. Tak tahulah nak baiki macam mana. Tapi bila kita dapat merayu kepada Allah, baiki ya Allah, banyak komponen yang tak betul aku ni. Ya, banyak salah silap aku ni, baikilah ya Allah. Jadi gambaran yang Allah bawa datang dalam ayat ni, tuan-puan sekalian, nak menggambarkan nikmat untuk orang-orang bertakwa yang menjadi penduduk syurga ni. Dia tidak berseorangan dalam syurga tu, maksudnya bukan dia saja, tapi diberikan pasangannya, suaminya, isterinya, keluarganya untuk bersama-sama dengan dia masuk ke dalam syurga. Jadi biarlah di dunia lagi kita dah terasa dah kebahagiaan itu, untuk orang-orang bertakwa dan beriman. Allah jaga rumah tangga kita sampai akhirat besok, Allah jaga kita akan masuk syurga, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Dan pada ayat yang ke-71, auzubillahi minasyaitonirrajim. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Kepada mereka tadi yang masuk syurga itulah, dengan pasangan dia tu masuk syurga, kepada mereka ini diedarkan piring-piring dan gelas-gelas daripada emas, dan di dalam syurga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya.
Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia tak dapat nak digambarkan seluruh nikmat yang Allah kurniakan kepada orang yang bertakwa, yang Allah kurniakan kepada mereka syurga. Dalam syurga itu tak dapat nak digambarkan nikmat-nikmatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Segala bentuk kelazatan, kemewahan, prestige, ya, kesukaan, kesenangan, semualah, semua Allah bagi. Ini adalah ya ganjaran yang Allah kurniakan dan sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, yang berhempas pulas dekat dunia dulu, nak jaga hati ni. Ya, nak jaga hati supaya hati ini jadi qalbun salim, jadi hati yang sejahtera. Jadi para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita tengok sikit lagi ayat 72. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan itulah syurga yang kami wariskan kepada kamu kerana perbuatan yang telah kamu kerjakan. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Di dalam syurga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebahagiannya kamu makan. Ustazah nak bawa satu hadis nak gambarkan tentang kenikmatan ya untuk orang-orang yang masuk syurga ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulaini tahabba fillah, ahaduhuma bil masyriq wal akharu bil maghrib, la jama'a Allah Ta'ala yawmal qiyamati bainahuma yaqulu hadha alladhi ahbabtahu fiyya." Nabi sebut, seandainya ada dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Ini kita tengok balik daripada ayat yang pertama kita baca tadi ya, al-akhilla, orang yang berkasih sayang. Sebab ini adalah orang bertakwa kan ya. Nabi kata apa? Seandainya ada dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Seorang itu berada dekat bahagian timur dunia. Ustaz lalu Ustaz kata apa, jauh betul tu Ustaz kata. Ya. Ada seorang dekat mana? Dekat belah bahagian timur dunia. Dan seorang lagi berada di mana? Dekat bahagian barat dunia. Allah, jauhnya. Timur seorang, barat seorang. Tetapi mereka ini saling berkasih sayang kerana Allah. Nescaya Allah akan mempertemukan keduanya kelak pada hari kiamat. Allah akan berfirman kepadanya, inilah orang yang kamu cintai kerana aku. Apatah lagi yang dekat-dekat ni, masa kat dunia ni kan ya. Yang jauh timur dan barat pun besok Allah akan pertemukan. Yang penting apa dia? Kamu ni berkasih sayang kerana Allah. Lalu Allah akan letakkan dalam syurga. Ya, Allah akan masukkan dalam syurga. Iaitu mereka ini adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Daripada Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ahlin nar yara manzilahu minal jannah fayakunu lahu hasrah fayaqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin wa kullu ahlil jannah yara manzilahu minan nar fayaqul wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah فيكون له شكرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة وذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Maksudnya, setiap penduduk neraka melihat tempatnya di syurga. Yakni tempat yang akan dia tempati seandainya dia masuk syurga. Ya Allah, akhirat besok, Allah bagi tunjuk pada orang dalam neraka. Kamu ni patutnya kalau masuk syurga, kat situ tempat kamu. Sehingga itu menjadi sesalan bagi orang dalam neraka. Menyesal. Ada dah tempat dalam syurga.
tapi tak melakukan ketaatan, melakukan maksiat, tidak mujahadah, ya, tidak minta hidayah daripada Allah, tidak sungguh-sungguh struggle dalam hidup kat dunia, sudahnya hanya memandang tempat kat syurga yang tidak dapat dinikmati. Sebaliknya kat mana manusia tu yang dimaksudkan tadi? Duduk dalam neraka. Sehingga menjadi penyesalan bagi dia. Lalu dia berkata, andainya aku dapat hidayah, nescaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga setiap penduduk syurga melihat tempatnya di neraka. Lalu dia berkata, sungguh kami tidak akan mendapat petunjuk seandainya bukan kerana Allah yang memberikan petunjuk kepada kami sehingga itu menjadikannya bersyukur kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maksud dia, tidak ada seorang pun kecuali dia memiliki tempat di syurga dan tempat di neraka. Maka orang kafir mewarisi tempat orang mukmin di neraka dan orang mukmin mewarisi tempat orang kafir di syurga. Dan itulah ayat 72 surah Az-Zukhruf yang kita baca tadi, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah dia syurga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan. Jadi kita tu nak kena hati-hati sahabat sekalian. Ya, maknanya tempat tu ada dah. Tinggal lagi macam mana kita nak usaha supaya apa? Kita dapat tempat kita di syurga. Ya, bukan masuk dalam neraka. Dan kemudian makna tempat-tempat yang bagi orang yang ada tempat, ya, orang yang masuk neraka itu pun sepatutnya dah sedia dah tempat dia dalam syurga tapi dia tak masuk. Maka orang yang masuk syurga ni ambil tempat tu. Kita pun kalau Allah tak selamatkan, tuan-puan, Allah tak rahmati, Allah tak lindungi, tak bagi hidayah, wal-iyazubillah, ada tempat dalam neraka, wal-iyazubillah. Tapi sebab Allah selamatkan, Allah sayang, Allah bagi hidayah, Allah rahmati, maka tempat dalam neraka tu diambil alih oleh orang-orang kafir. Itu maksud dia. Jadi sama-sama kita berdoa, ya, semoga Allah kurniakan kita tempat, ya, yang disebut dalam ayat ni tadi, iaitu syurga yang Allah wariskan kepada kita, insya-Allah, ya, dengan apa yang telah kita kerjakan. Ya, kita kena faham juga kat sini, bukanlah kita masuk syurga tu dengan semata-mata amalan kita, ya, tapi ini satu penghargaan. Ya, Allah nak mengganjari usaha yang kita buat, kan? Jadi Allah sebut, dengan apa yang kamu kerjakan. Walaupun hakikat yang sebenarnya amalan kita ni tak boleh nak dapatkan syurga tu semata-mata dengan amalan kita, tidak. Tapi dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah. Jadi demikianlah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, huraian kepada ayat, ya, daripada ayat berapa tadi, ya? Ayat 67 hingga ayat yang ke-73, ya, untuk membangkitkan semangat kita beramal soleh, betul-betul membersihkan hati kita, apatah lagi di hadapan ini ada tarbiyah Ramadan, ya, agar kita ni betul-betul menjadi manusia yang ingin sangat, berselera sungguh nak masuk syurga. Dan Allah lebih inginkan kita masuk syurga daripada diri kita sendiri. Buktinya apa? Ada dah tempat kita tu kat syurga. Ada dah sebenarnya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan kita memang ke sana. Ya, mudah-mudahan kita memang pergi ke tempat yang memang Allah dah sediakan untuk kita, wariskan untuk kita. Jadi mohonlah kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita syurga Firdaus, sama-sama kita jaga keluarga kita, ya, masyarakat kita agar menjadi manusia yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan benar-benar muslim yang patuh, yang taat kepada Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita akan bertemu pada masa yang lain, sesi yang lain, sambungan kepada, ya, tadabbur dan tilawah ayat-ayat dalam surah Az-Zukhruf. Bagi pihak ustazah mengucapkan jutaan terima kasih, ya, kepada usaha kerjasama Masjid Ibnu Abbas, ya, dalam menjayakan terus program-program dakwah walaupun pada fasa PKP ini, dan ustazah mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Fatih Team yang telah memudahkan juga, ya, urusan live kita pada pagi ini. Dan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat, para penonton yang bersama-sama mengikuti, ya, program kita pada pagi ini. Ustazah ajak kita semua untuk memohon keampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim li wa lakum
Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah juga mengajak kepada seluruh tuan-puan ya mengambil sempena, insya-Allah tak lama lagi masuk bulan Ramadan kan. Jadi kepada tuan-puan yang nak terus memberikan infak ya kepada Ma'had Tahfiz Madinatul Huffaz, kami sangat mengalu-alukannya. Ya, kurang lebih ada 4 juta lagi yang kami perlukan untuk menyiapkan kompleks tahfiz fasa yang kedua. Ya, di mana alhamdulillah anak-anak telah belajar hampir 3 tahun lebih dah. Ya, kita telah ada yang hafizah Quran dah. Alhamdulillah. Ada yang dah graduate daripada, yang dah habis dah SPM dengan berjaya. Alhamdulillah. Semua ini ya barakah daripada kerjasama, bantuan, pertolongan, cakna dan prihatin yang seluruh muslimin muslimat berikan. Ustazah dan suami dan tim kami hanyalah menjadi pemegang amanah yang menguruskan dengan segala daya upaya yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kami. Ya, jadi kami terus mengharapkan sokongan, keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga hasrat kita semua agar terbinanya kompleks lengkap insya-Allah Madinatul Huffaz fasa yang kedua dengan secepat mungkin. Sekarang kerja tu hanya terhenti kerana PKP ya. Insya-Allah habis PKP ni standby semua. Nak naikkan lagi tingkat yang ketiga dan keempat sehingga menjadi kompleks yang insya-Allah ia boleh menampung keperluan para pelajar untuk belajar ilmu ya, ilmu integrasi akademik, tahfiz, diniyah dan juga kepimpinan. Ya, itulah yang kami cuba lakukan ya. Mudah-mudahan tuan-puan mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk melipat kali gandakan infak dan sedekah ya, dan salurannya juga ya, insya-Allah boleh kepada Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Sekian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, kepada yang nak mendaftar Mihrab Coaching ya untuk tajuk untuk segmen Kuseru Namamu dengan Asmaul Husna, silakan masuk ke dalam Facebook Ustazah Nur Hafizah Musa Official. Kita masih buka peluang untuk mendaftar ya, insya-Allah. Di mana kelas kita yang pertama adalah pada hari Sabtu ini dan hari Ahad untuk mendalami ilmu Asmaul Husna. Silakan melihat dalam Facebook Ustazah untuk tekan butang ya untuk pendaftaran. Wallahu alam, nikmati lagu Mihrab yang telah Allah mudahkan untuk Ustazah reka lagu dan lirik ya, tapi dinyanyikan oleh orang lain lah, oleh saudara Halim Ahmad. Silakan. Wallahu a'lam. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.